Saya dapat pula ini gambaran di Kelantan masih lagi budaya sekampit beras seuncang harapan. Masih ada lagi pemberian beras. Kalau nak bagi tu bagilah. Kita bersyukur kalau pemimpin yang prihatin dengan kesusahan rakyat. Ini saya tengok di Kelantan lah, sebab itu saya ingat malah ada beberapa pencerahan Kelantan saya tulis itu. Iaitu mereka memberi bantuan biarlah seikhlas mungkin. Bagi beras tapi tak payahlah letak gambar Perdana Menteri, gambar wakil rakyat. Saya dah katakan zaman itu sudah berakhir. The time untuk kamu meletakkan seuncang sekampit beras, seuncang harapan bersama dengan selaikan pelekat ataupun kain batik. Ini bukan tak nak bagi. Kita tak persoalkan. Tetapi bukanlah dengan nama itu politics. Berikanlah secara ini. Sebab ini keadaannya saudara. Jadi sekarang ni saya kadang-kadang tertanya apakah nilai untuk memberi sokongan rakyat oleh kalangan pemimpin ini hanya dengan seuncang sekampit beras dan selai kain pelekat dan kain batik. Hala cara politik kita dah berbeza. Nah ini pula di Kelantan. Tadi saya sempat berbual dengan teman saya daripada Kota Baru, seorang wakil rakyat. Petang tadi dia berbual-bual dengan saya kata macam mana Kelantan ni nak raya. Dia kata keadaan di Kelantan sebenarnya kita tak boleh salahkan sesiapa. Kita kena salahkan semua pemimpin. Ini saya rasa betul. Sebab masalah air ni kerajaan pusat 60 tahun UMNO memerintah Barisan Nasional. Tapi kerajaan negeri pula tu bersilih ganti dengan Parti PAS. Jadi tidak ditemui satu persefahaman untuk menyelesaikan masalah Kelantan. Saya kena ingat, jadi Kelantan sebenarnya adalah merupakan negeri yang menerima curahan air hujan terbanyak sepanjang tahun. Sebab itu, banjir seringkali berlaku di Kelantan. Malangnya, pimpinan langsung tidak memikirkan anugerah ilahi yang berupa air daripada langit yang diturunkan oleh Allah SWT itu. Mereka cuba cari jalan untuk menghalau air itu ke laut. Dipersisiakan. Kenapa tidak dibuat dam ataupun simpanan supaya air-air yang turun ini dirawat? Dan 60 tahun merdeka. Rupa-rupanya saya dipahamkan di Kelantan tak ada tempat menyimpan air berbeza macam di Terengganu. Di Terengganu ada Tasik Kenyir. Besarnya kawasan Tasik Kenyir itu lebih besar daripada negeri Singapura. Jadi air itu disimpan di situ dan dirawat dan ada pusat rawatannya. Begitu juga macam di Perak ada Tasik Banding. Malahan di Pulau Pinang yang mengambil air daripada Kedah dan sebagainya di Pulau Pinang, yang mereka juga menerima tadahan air yang hujan yang tak seberapa, tak ada masanya kemarau teruk, tapi mereka mempunyai pusat menyimpan air. Tapi ini tidak berlaku di Kelantan. Jadi saya bila sebut begitu saya betul juga. Jadi sebagai saya yang bersalah sekarang ni, semua bersalah. Ini naik angin pula saya sini. Dalam keadaan saya ni bila sebut pasal air, sebab saya dapat memahami perasaan rakyat Kelantan yang terpaksa mandi air hujan, simpan takungan, korek air buat perigi, boring daripada bawah gunakan paip-paip. Kalau di boring begitu pula, salah pula mengikut akta air dan sebagainya. Sepatutnya sekarang ni ketepikanlah soal politik. Ketepikan soal politik, fikirkan soal rakyat. Jangan lagi kita berretorika bahawa kalau orang tanya kenapa ini saya dulu kecil-kecil dulu pun mandi air telaga juga. It's over. Alasan-alasan begitu dah selesai. Sekarang ini masa untuk ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat, anda yang bernama pemimpin, untuk menyantuni sesuatu demi untuk rakyat. Khususnya rakyat Kelantan. Yang sabang tahun lah hadirnya banjir. Ada yang banjir besar. Banjir besar bukan sikit-sikit. Allah turunkan air. Dan apa yang pemimpin lakukan adalah untuk hantar terus air itu ke laut. Kita memsia-siakan anugerah ilahi. Kenapa tidak dirawat air itu? Dijadikan, keluarkanlah modal. Jadi kerajaan pusat bersama dengan kerajaan negeri. Santuni betul-betul. Tidak ada perasaan ke melihat warga di Kelantan. Kadang-kadang bila sampai musim kemarau langsung tak ada air. Dan bila adanya musim-musim perayaan begini, pada anak-anak muda yang berada di luar kawasan Kelantan, bila balik ke Kelantan, kekeringan lah. Jadi keadaan begini saya merasakan sudah sampai masanya rakyat di Kelantan mendabarkan
kepimpinan, tak kisahlah anda PAS ke, UMNO ke, duduklah semeja. Begitu juga dengan kerajaan pusat. Fikirkanlah. Jadi peruntukan, hasil daripada minyak, wang royalti begitu, diagihkan supaya diwujudkan satu pusat pengumpulan air yang dijadikan sebab pusat merawat air-air ini. Kita ada, bukan tak ada kawasan di Gua Musang, kawasan di Kuala Kerai. Kawasan itu bukan tak ada air, banyak air sungai mengalir. Begitu juga dekat lodging, kawasan tinggi supaya mendapatkan pressure air itu. Jadikan pusat pengumpulan air. Jadi air-air ini disimpan dan dirawat, kemudian salinkan balik. Semua paip-paip yang membekalkan ke kawasan, sebab Kelantan bukan besar mana pun. Bukan besar mana pun negerinya. Memanglah jauh lah daripada Ulu Kelantan tu, macam Melangkomi, Jeli, apa kawasan Kuala Kerai, kawasan Gua Musang, memanglah jauh, tetapi buatlah paip air. Apalah salahnya keluarkan belanja betul, selesaikan. Kenapa tidak? Pimpinan Kelantan jadikan tahun 2021 ini tahun untuk menyelesaikan masalah air di Kelantan. Cukup-cukuplah, dah 60 tahun lebih rakyat Kelantan menderita. Kita merdeka, malahan kadang-kadang lebih teruk daripada di Sabah. Memanglah di Sabah itu negeri je luas besar, tapi mereka bawa takungan air pun saya bersimpati. Dan ini kan pula di Kelantan, bila saya tengok kiriman, bila saya berbual tadi dengan wakil rakyat tadi, betul. Ini memang betul. Air di Kelantan perlu diselesaikan. Penyelesaiannya lain tidak adalah kerajaan pusat dan kerajaan negeri satukanlah pemikiran. Carilah pakar-pakar. Ini Datuk Takayuddin. Kalau kita tengok tulah dalam laman web itu apa semua tu, anda katanya merancang untuk membina ini tempat air rawatan di Kedah. Kenapa fikir di Kedah? Betul lah anda berasal daripada Kedah, tetapi anda lah ahli parlimen Kota Baru. Anda mewakili rakyat Kelantan. Anda sekarang ni berada di kerajaan pusat sebagai Menteri Undang-Undang. Takkan tak boleh berbincang, buat satu kedah kerja. Panggil. Jadi Datuk Menteri Besar, esko-esko kerajaan negeri, wakil-wakil rakyat, adakan satu hari perbincangan khusus untuk menyelesaikan masalah air di Kelantan ni. Sepatutnya isu air ni dah selesai, Datuk. Kerajaan pusat 60 tahun lepas tangan ketepikan. Sebab saya kata kita harus mengenepikan soal fahaman politik. Saya bercakap terus terang, soal politik lah. Ada masanya memanglah saya sebagai warga UMNO, saya akan mempertahankan parti saya. Anda sama daripada PAS, anda pertahankanlah parti PAS. Itu soal sekadar untuk... Tetapi jangan lupa bahawa kita harus memberi khidmat pada rakyat. Jangan kerana perbezaan politik, rakyat dijadikan taruhan. Kehidupan rakyat dibiarkan menderita. Saya bersimpati dengan warga Kelantan khususnya. Masih tak selesai. Ya betul lah, akhirnya rakyat akan bercakap. Esko-esko Kelantan sibuk beli Mercedes, membazirkan duit negeri. Sepatutnya duit itu dikumpulkan, fikir macam mana. Jadi Roza, tak kisahlah Tok jadi naik mesin. Ini saya kata, ini sikap anda yang tidak bertanggungjawab. Soal pemimpin yang tidak bertanggungjawab. Jadi bila kita utarakan persoalan ini, anda marah. Saya tahu teman-teman daripada warga daripada PAS pun marah kat saya. Saya menyuarakan dan saya tidak menyalahkannya pada PAS. Saya juga menyalahkan pimpinan daripada UMNO Barisan Nasional. Kerana 60 tahun anda bekerja kerajaan pusat, kenapa tak disantuni? Ketepikan masa politik. Sekarang ni sudahlah. Dah over dah sekarang ni. Musim sekarang macam saya katakan, tak payah lagi kita bagi sekampit beras, tak payah lagi kita nak bagi kain pelekat, kain batik. Selesaikan masalah apa yang paling besar di Kelantan. Masalah terbesar di Kelantan ada dua. Bila saya berbual dengan ahli Dewan Negeri daripada Kelantan tadi, saya tak mau memberi sebut nama nanti. Bila sebut nama nanti, seolah-olah kita mewawarkan kehebatan beliau. Tapi saya nampak dia begitu ikhlas beri pandangan. Dia kata dua perkara yang orang tak perasan. Pertama, tidak adanya tempat takungan air. Kalau macam di Selangor tu, kita ada tempat Semenyih, kita ada dekat Ulu Langat, kita ada di Ulu Yam, dam untuk merawat air. Tapi di Kelantan tidak ada. Yang kedua, tidak ada highway. Jalan-jalan di Kelantan. Sebab itu, seringkali berlaku kemalangan yang merenggut nyawa selalunya. Bila datang musim perayaan, berlaku kemalangan. Di Kelantan dilaporkan, kemalangan itu merenggut nyawa, jiwa. Anak-anak perantau balik akhirnya terjebak dengan kemalangan kerana jalan-jalan sempit. Tidak dipikirkan. Jadi sudah sampai masanya pimpinan Kelantan ketepikan soal nak tuntut itu, tuntut ini. Pertama-tama sekali minta supaya ada highway sepanjang daripada
Kuala Lumpur ke Kota Baru. Sekarang ni yang ada, yang rupanya baru dapat tahu apa yang dibina oleh almarhum Tun Razak dulu, itu Lebuh Raya Timur Barat sampai ke Terengganu saja. Dia tak sampai ke Kelantan. Jadi sebab itu di Kelantan tak ada highway. Jalannya kecil. Bila jalan kecil, kereta banyak. Bila perantau-perantau pulang balik raya, musim-musim perayaan, maka jalan jadi jam. Sebab itu nak balik ke Kelantan, selalunya bila musim perayaan, bukan 3 jam, bukan 5 jam. Kadang-kadang 12 jam. Masih belum tuntas masalah ini. Jadi, kita mengharapkan pimpinan negara memikirkan. Kita menuntut, kita jadikanlah ini tuntutan kita, supaya lembaga PAS sampai anda cakap je. Saya tak nak menyalahkan sesiapa sekarang ni. Buang saka. Itulah saya katakan, benda ini berlaku begitu lama. Sekarang ini bukan masa untuk kita menyalahkan sesiapa. Ini masa untuk ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, Tok Wakil di Kelantan, khususnya di Kelantan. Dia orang panggil kalau wakil rakyat ni Tok Wakil. Tok Wakil Kelantan. Jangan memikirkan soal diri sendiri, tembuluk masing-masing. Adik makan gaji buta. Akhirnya rakyat akan cakap, ni Tok Wakil ni makan gaji buta je lah. Menteri-menteri yang ada sekarang ni, ada juga menteri daripada Kelantan dalam kabinet. Ada ini Jidin daripada Ketereh. Adanya Tan Sri Anwar Musa daripada Ketereh juga. Adanya Datuk Takayuddin. Adanya Tuan Ibrahim. Dan banyak lagi kalah daripada Pasir Panjang, Rantau Panjang. Jadi timbalan menteri. Dan mereka semua sekarang ni berada dalam kerajaan. Fikirkan. Tolong rakyat Kelantan ni. Jangan dibiarkan mereka menderita bila datang. Iyalah, bayangkanlah kalau air tak ada. Takkan nak tak ada air hujan. Cukup-cukuplah kita menekan rakyat Kelantan. Bagi saya, masa untuk kita menekan ataupun kita mau masa untuk tok-tok lebay ini buat tak tahu je, guna menyalahkan kerajaan pusat, is over. Ini bila kita tanya kerajaan negeri cakap ini masalah kerajaan pusat. Kerajaan pusat kata kita dah bagi peruntukan untuk kerajaan negeri. Sampai bila? Anda saling jawab-menjawab. Ini orang kata tak molek lah. Jadi marilah kita bercakap sejujurnya. Kerana Kelantan lah merupakan negara yang kita kena ingat ya. Kelantan lah negeri, bukan negara. Negeri yang menerima air yang cukup banyak. Saban tahun dianugerahkan oleh Allah hujan. Kalau tidak, takkan boleh berlaku banjir di Kelantan. Tiap-tiap tahun banjir di Kelantan. Kenapa air itu disisirkan dan terus hanyut ke laut? Jadi ke laut lah je ni. Lebuh Raya di Malaysia tidak akan membawa rakyat ke syurga. Joint power automatic. Ini saudara Mawar Melati. Itulah akhirnya rakyat akan membuat kenyataan-kenyataan sinis. Jangan kita bercakap soal syurga dan neraka. Kita bercakap soal kehidupan. Sebab baginda Rasulullah menyatakan, berusahalah kamu seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Dan beramal ibadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Ini sabda junjungan. Jadi anda tok-tok lebay ni, duk bercakap, duk ceramah ni, duk ngempeng. Pergi turun ke desa-desa, kawasan-kawasan pedalaman. Enough. Jangan lagi kita nak persalahkan orang lain. Usahakan. Kalau anda tinggal di Guci, kalau anda tinggal di Kadu, kalau anda tinggal di Jeli, bercakap soal air. Rakyat Kelantan nak air. Saya berseru pada warga Kelantan, buatkan hashtag, kami mau air secara tuntas. Why not? Kita jadikan ini sebagai kempen. Selagi tak dapat, selagi itulah kita suarakan kepada pimpinan, kita balun pimpinan cukup-cukup. Saya, ini yang dapat saya santunkan berhubung dengan keadaan di